Tuan Hanif semalam tersebar meluas satu Malaysia mengatakan satu surat telah dikeluarkan oleh setiausaha kerja Kapten Suhaimi daripada Bersatu yang menyatakan kedudukan Tun Dr. Mahathir dalam Bersatu sebagai pengerusi Bersatu memandangkan kedudukan beliau di dalam parlimen yang memihak pada pembangkang. Dan pagi ni tengah hari lepas main Jumaat tadi, Tun telah menjejak kaki ke pejabat beliau di Ibu Pejabat Bersatu, dan seterusnya mengadakan mesyuarat dengan beberapa orang ketua-ketua bahagian, dan selanjutnya dia pun mengadakan sidang media yang diikuti oleh, boleh katakan, seluruh media utama dalam Malaysia ni. Apa sebenarnya nak jadi ni yang Tun cuba tunjukkan kepada rakyat Malaysia dan ahli-ahli Bersatu terutamanya. Ya. Terima kasih saudara Jinggu. Saya rasa isu yang berlarutan di dalam Kemelut Bersatu tu telah kononnya dari sudut pihak Bersatu di dalam fraksi Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya telah sampai ke muncak malam semalam seperti yang dinyatakan tadi, dengan pengeluaran surat Setiausaha Kerja Suhaimi untuk mengatakan bahawa kononnya keahlian Tun terhenti kerana alasan bahawa beliau telah kononnya menyertai blok pembangkang di Dewan Rakyat. Now, tanpa kita pergi balik kepada rentetan-rentetan peristiwa lain yang telah saya komen dari masa ke semasa dan telah saya tulis dalam Facebook saya dan juga telah dilaporkan oleh media massa, saya khususkan kepada isu semalam dan hari ini. Dari segi perundangan, surat semalam yang dikeluarkan tersebut sememangnya tidak sah dan tidak terpakai dari sudut perlembagaan Parti Bersatu. Saya telah memberi alasannya dalam Facebook saya, telah dipetik oleh media massa dan juga terkandung dalam surat yang telah saya majukan bagi pihak Tun pada tengah hari tadi kepada ROS dan juga kepada Bersatu, iaitu secara khususnya pengeluar surat tersebut iaitu Kapten Suhaimi. Ya, jadi bagi pihak Tun dari segi perundangan, kalau surat tu tak sah lah, kalau surat tu tak sah, beliau masih lagi seorang ahli, apatah lagi seorang pengurusi. Dan oleh kerana itu, beliau berhak untuk menjejak kaki sama ada di pejabat Ibu Pejabat Parti Pribumi Bersatu ataupun ke bilik pejabatnya sendiri yang mana beliau lakukan pada tengah hari tadi. Dan saya percaya sidang akhbar beliau yang telah pun juga tertular jelas menyatakan apakah hasrat beliau hadir. Dia telah sampaikan secara sendiri, iaitu berjumpa, bersua muka dengan orang berkenaan yang kononnya mempercayai dia mempunyai kuasa di luar pada perlembagaan untuk memecat ataupun menggugurkan keahlian Tun. Jadi itu tujuan dia pergi. Tapi seperti yang nyatakan, orang tersebut tidak datang berjumpa dengan dia dan disudahkan dengan sidang akhbar bersama dengan 4 orang lagi yang juga telah digugurkan keahlian melalui surat-surat yang berbunyi hampir sama. Ya? Jadi pokoknya di sini adalah seperti berikut. Nombor 1, walaupun Tun berhak dan memang meneruskan dengan cabaran kesahihan dan pemakaian surat tersebut, sama ada terus kepada Bersatu, satu surat telah dimajukan, dan juga satu lagi surat dimajukan kepada Pendaftar Pertubuhan ROS untuk memaklumkan perkara yang betul-betul ganjil dan pelik yang dilakukan oleh Kapten Suhaimi, kononnya di atas jabatan sebagai Setiausaha Kerja. Jadi itu yang pertama yang sedang dilakukan dan akan diteruskan sampai ke tahap yang perlu. Tapi yang keduanya, pada masa yang sama, memandangkan Tun masih lagi ahli dan pengurusi, kenapa pula Tun tidak boleh teruskan tugas dia sebagai pengurusi Bersatu? Adakah Tun perlu memberhenti daripada tugasnya semata-mata sebab fraksi Tan Sri Muhyiddin mengatakan keahlian yang gugur? That is unfair. Itu tidak adil. Kerana apa?
Sebab cabaran yang dibuat kepada ROS, jika pun sampai ke tahap perlu sampai ke sana, ROS kena memanggil perbicaraan, pendengaran, fakta-fakta akan dibentangkan. ROS membuat keputusan. Dan secara awamnya, ROS adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi tanpa menuding jari, kita boleh mempercayai atau boleh menganggap ada kemungkinan kekhawatiran keputusan itu tidak memihak kepada aduan yang dibuat oleh pihak Tun. Dan dalam undang-undang, setelah ROS membuat keputusan, perlu pula dirayu kepada Menteri Dalam Negeri. Dan siapakah Menteri Dalam Negeri? Menteri Dalam Negeri yang dilantik oleh Perdana Menteri sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, adalah Hamzah Zainuddin, yang sebenarnya juga merupakan Setiausaha Agung yang dipertikaikan. Kita pause di sini. Saya patah balik. Macam mana jadi isu Hamzah Zainuddin menjadi Setiausaha Agung? Jangan kita lupa, terdapat satu surat bertarikh 18 hari bulan Mac, yang mana Tan Sri Muhyiddin telah pun mengutuskan kepada Tun sebagai pengerusi, mengatakan bahawa beliau telah pun memberhentikan perkhidmatan SUA Tok Marzuki Yahya, yang mana dilakukan tanpa rundingan Tun, dan mencadangkan dalam surat yang sama pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung. Tun telah pada hari berikutnya membalas surat tersebut dan membantah. Tun dengan jelas membantah surat Tan Sri Muhyiddin, mengatakan bahawa dia tidak setuju dengan pemberhentian SUA asal Marzuki Yahya ataupun dengan pelantikan yang dicadangkan untuk Hamzah Zainuddin. Dari sudut perlembagaan, maka pelantikan Hamzah Zainuddin sememangnya tidak sah dan dipertikaikan. Itu berlaku pada 18 Mac. Dan pada 9 Mac, 9 hari sebelum itu, Hamzah Zainuddin telah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Muhyiddin Yassin. Dan sekarang beliau dilantik kononnya sebagai Setiausaha Agung yang dipertikaikan untuk Parti Bersatu. Parti di mana Tan Sri Muhyiddin merupakan Presiden. Jadi bagaimanakah kita nak mengharapkan suatu keputusan yang adil daripada Menteri kelak jika ada rayuan yang dibuat terhadap pertikaian isu ini? Jangan kita lupa, terdapat juga satu lagi isu lain yang telah diutarakan pada 22 hari bulan Mei, iaitu berkaitan dengan surat pendapat sebelah pihak yang dikeluarkan oleh ROS berkaitan kedudukan Tun. Jadi ada dua pertikaian di sini. 22 Mei, pertikaian berkaitan dengan surat kedudukan Tun sebagai pengurusi yang dikeluarkan oleh ROS. 29 Mei, surat pertikaian berkaitan kononnya pengguguran keahlian Tun melalui surat bersatu yang ditandatangani oleh Setiausaha Kerja pada masa itu, Suhaimi Yahya. Jadi kerana perkara ini akan mengambil masa, Tun berhak untuk meneruskan dirinya dan tugasnya sebagai bukan saja ahli tapi sebagai pengerusi parti. Dan beliau kena menentukan Bersatu berjalan lancar, masih beraktiviti dan melakukan tugasan-tugasan sebagai suatu parti yang berdisiplin, sebagai suatu parti yang diterajui, yang menerajui kerajaan sekarang dan juga kerajaan dulu. Itu adalah perkara yang berlaku pada hari ini. Ya. Tambahan pula untuk mengakhiri penjelasan saya berkaitan dengan apa yang diajukan. Pada hari ini juga seperti mana yang Tun telah maklumkan di dalam sidang akhbar beliau telah memilih untuk mengarahkan Setiausaha Agung meneruskan tanggungjawab beliau. Setiausaha Agung, antara tugas-tugas beliau adalah untuk mengelola pentadbiran ibu pejabat parti di bawah fasal 16 dalam perlembagaan, dan beliau diminta untuk melantik seorang Setiausaha Kerja baru. Kerana apa? Sebab semalam Setiausaha Agung menggunakan pakai tanggungjawab beliau sebagai tugas beliau sebagai Setiausaha Agung telah menamatkan khidmat Setiausaha Kerja, kerana Setiausaha Kerja telah melakukan perkara yang cukup biadab, tidak beradab dan tanpa kuasa mahupun arahan sesiapa sekalipun. Sebab dalam surat Suhaimi Yahya, beliau tidak nyatakan kononnya ada sesiapa yang mengarahkan.
Tapi surah itu seolah-olah dan sebenarnya berbunyi, dia sendiri sebagai Setiausaha Kerja membuat tafsiran dan takrifan kedudukan Tun yang dia tak ada kuasa. Sedangkan jawatan Setiausaha Kerja pun tidak ditakrif dalam perlembagaan. So, atas dasar tersebut, sekarang ni dari sudut Parti Bersatu yang dipimpin oleh pengerusi dan Tun sebagai jawatan yang tertinggi dalam parti, beliau berhak untuk membuat keputusan-keputusan yang perlu demi kebaikan parti. Kerana apa? Kerana majlis pimpinan tertinggi pun telah dilumpuhkan pada masa ini. Kenapa saya kata dilumpuhkan? Sebab secara automatiknya pada 16 hari bulan Mac 2020, ROS telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan semua parti politik tidak boleh membuat apa-apa mesyuarat, persidangan dan segala apa yang perlu sehinggalah sekurang-kurangnya 30 Jun. Saya percayalah itu dikeluarkan oleh fraksi Tan Sri Muhyiddin bagi tujuan untuk melumpuhkan pihak Tun dan yang lain yang menyokong perjuangan Tun daripada bergerak secara adil. Tapi pada hari ini kita nampak bahawa mereka sendiri telah pun memerangkap diri mereka sendiri dengan arahan itu. Sebab disebabkan MPT tidak dapat bersidang, maka pengerusi mempunyai kuasa untuk melaksanakan apa yang perlu. Kalaulah pihak sana ingin mencabar perkara ini, maka silalah pergi ke mahkamah untuk mencabar. Itu kita serah kepada mereka. Setakat pada Tun dan yang lain, Datuk Seri Mukhriz, Ketua Armada Syed Saddiq, begitu juga dengan IR Amiruddin dan Dr. Mazli, mereka akan sentiasa berfungsi seperti mana wajib sebagai ahli dan mereka yang memegang jawatan berdasarkan jawatan yang mereka pegang bagi tujuan kepentingan bersatu. Itu sahaja. Terima kasih.